semoga melahirkan usahawan kita. Yang tapi syarikat yang abang tengok ni followers dia ramai yang. Pilihlah syarikat yang diyakini. Betul Lila Mas ni naik. Kedai patuh syariah ni macam mana Ustaz? Saya ada buat pelaburan emas online. Ada pihak yang jual dina emas untuk pelaburan. Apa hukumnya? Bila perlu bayar zakat emas ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Farahani Razak dalam program Makmurkan Hidupku yang dibawakan khas oleh Koperasi Makmur Malaysia Berhad Co-Makmur. Program ini akan berkongsi mengenai ilmu pelaburan emas sebagai panduan supaya penonton membuat pelaburan dengan lebih bijak. Setiap episod kami bawakan 5 segmen istimewa. Sketsa emas, bijak emas bersama Makmur Gold, inspirasi emas, apa kata Ustaz dan Makmur Gold, pilihanku. Baik, saya lontarkan satu persoalan. Pada zaman Rasulullah SAW 1500 tahun dahulu, harga seekor kambing adalah 1 dinar. Tahukah anda harga seekor kambing pada hari ini? Jawapannya tetap 1 dinar. Untuk fahami lebih lanjut, jom saksikan Makmurkan Hidupku, episod pertama. Stress. I'm so stressed. Ya Allah, kenapa Maya? Yelah Aisyah, mana tak stres ni? Bayangkanlah semua duit simpanan keluarga saya dah gunakan selama pandemik COVID-19 ni. Daripada April tahun lepas, suami saya dah tak boleh terbang. Lepas tu dari pertengahan tahun, suami saya dah tak sambung kontrak dengan syarikat penerbangan. Sebab itulah saya stres. Oh ya Allah. Sabar. Bawa bertenang dulu. Kita cerita satu-satu ya. Tapi kan, saya tengok awak ni tak stres pun. Awak tak jejas ke kewangan? Ish, awak ni, saya pun sama je macam awak. Terkesan juga. Yelah, bos kita bekukan OT, bonus pun dah tak dapat. Lepas tu ada setengah-setengah bulan tu, gaji dia bayar separuh je. Maya, semua orang tengah susah sekarang ni. Tapi itulah, saya ni dari dulu lagi memang suka menyimpan emas. Alah, awak pun tahu kan? Saya anggap emas ni Maya sebagai pelaburan. Kalaulah waktu-waktu sesak macam ni, saya terdesak, saya boleh pajak dekat Aranu. Saya boleh bayar sikit-sikit. Lepas tu emas tu saya boleh dapat balik. Dan yang paling penting sekali, nilai emas tu selalunya dia akan stabil je. Ni gelang ni. 15 tahun dulu saya jadikan hantaran kahwin. Harga dia RM2,500. Sekarang nilai dia dah jadi RM4,500. Ni saya beli waktu gaji pertama saya. Harga dia RM700. Tapi sekarang ni harga dia dah jadi RM2,600. Uyo, untungnya. Ni. Dulu, 30 tahun dulu, saya beli RM30 1 gram. Tapi sekarang ni dah jadi RM250 1 gram. Awak bayangkan, harga dia sekarang ni dah dekat RM6,000. Ish, ya ke Aisyah? Tinggi betul harga emasnya naik. Awak ni memang bijak. You must teach me, okey? Okey, insya-Allah. Pada tahun 2000, nilai 1 gram emas hanya RM35. Pada tahun 2020, nilai emas telah mencecah RM260.
1,500 tahun dahulu, nilai satu dinar emas iaitu 4.25 gram boleh membeli seekor kambing. Sekarang, selepas 1,500 tahun, nilai yang sama juga boleh membeli seekor kambing, di mana nilai satu dinar iaitu 4.25 gram sekitar RM1,300 boleh membeli seekor kambing. Ini menunjukkan nilai emas merupakan satu logam yang sangat kalis inflasi, yang sangat sesuai untuk disimpan sama ada untuk jangka panjang atau jangka pendek. Emas sangat senang untuk disimpan dalam skala kecil iaitu 1 gram, 5 gram, 10 gram atau lebih. Terdapat dua bentuk emas yang boleh disimpan sama ada dalam bentuk barang kemas iaitu 916 atau gold bar dalam bentuk 999 atau 999.9 kandungan emas. Jika dilihat dalam bentuk graf, terdapat dua graf iaitu mikrograf yang sentiasa menunjukkan turun naik harga emas dan makrograf yang sentiasa menunjukkan kenaikan di awal tahun sehingga hujung tahun. Ini menunjukkan kadar kenaikan emas yang sentiasa menaik berbanding dari awal tahun sehingga hujung tahun. Ini menunjukkan emas merupakan satu pelaburan yang sangat baik untuk jangka panjang. Masih lagi bersama Makmurkan Hidupku. Kita saksikan kisah inspirasi seorang ibu tunggal, pesara TUDM yang bangun dari kejatuhan dan dugaan hidup. Kini berjaya menjadi usahawan emas Makmur Gold. Nama akak Nik Elismawati binti Nikmat. Biasa orang kenali akak dengan nama Bonda Elis lah. Sebelum akak mengenali Makmur Gold, akak merupakan seorang pesara tentera lah, tentera laut Diraja Malaysia. Akak berkhidmat di dalam tentera laut tu selama 22 tahun. Semasa dalam akak ini menamatkan perkhidmatan tu, akak diuji dengan rumah tangga lah. Kemudian waktu tu memang rasa macam dalam keadaan terpaksa berpisah, tapi atas memikirkan tanggungan anak-anak tu, akak terpaksa bekerja. Antara pekerjaan yang akak mula-mula buat tu, akak terpaksa meniaga nasi lah. Pada waktu mulanya memang agak sukar lah akak. Kita tak biasa kan daripada kerja office nak pergi terjun ke bidang masakan ni. Akak terpaksa bangun pukul 3 pagi, terpaksa masak, kemudian kemas packing barang, buka gerai sendiri, buka kemah sendiri kat tepi jalan. Lepas tu tinggal barang macam tu je, pergi hantar anak kat sekolah pula. Lepas tu sampai ke tengah hari, tinggal juga gerai tanpa orang jaga. Pergi angkut anak pula ke sekolah, bawa anak kat tepi gerai tu, terpaksa buat kerja sekolah kat situ, nak tunggu makanan tu habis lah. Akak memang berdoa sangat minta, ya Allah, aku tolonglah keluarkan akak daripada keadaan kesusahan ni. Daripada dia susah ya. Daripada dia susah selama ni, dia tak pernah minta tolong dengan mak. Dia sendiri dia ya. Akak dengar rancangan radio kan, rancangan radio tu kedengaran kata maksud tu dia mencari siapa berminat untuk join Makmur Gold. Kemudian akak call terus nombor yang dia bagi tu, akak salin. Ini Makmur Gold ke? Penerangan daripada staf Makmur Gold tu cukup memberi buka mata dekat akak lah. Dan akak rasa macam semangat je masa tu, tak ada buat kerja apa. Akak pun Umi Siti kata boleh tak kalau ada duit boleh masuk ahli koperasi Makmur Gold. Masa tu akak memang tawakal je, akak cuba buat live. Jadi bila akak terangkan, kawan akak lah first, adik-beradik pun ada juga bagi sokongan. Tu daripada mula-mula akak dapat pelanggan yang pertama tu, akak rasa macam suka sangat. Rupanya ada orang minat kan. Daripada akak live tu, diorang ada PM. Lagi kerak semangat akak nak buat live. Boleh dikatakan seminggu tu 3 kali akak buat.
Cabaran tu memang ada. Betul ke? Dia tanya betul ke emas? Betul. Tapi akak yakinkan dengan kedai Mak Mogo. Ada. Kalau you tak percaya, boleh ada dekat kedai Mak Mogo di Tunjung. Akak suka sangat berurusan dengan Mak Mogo kerana orang yang membeli dengan akak, sama ada dengan akak ataupun dengan ejen-ejen yang lain, customer akan mendapat diskaun. Dalam masa yang sama, sebagai ejen sendiri akan berterusan akan dapat diskaun daripada Mak Mogo sendiri. Alhamdulillah, selepas join dengan Mak Mogo, ada satu perubahan besarlah ke dalam diri akak. Daripada akak nak buat rumah dengan bajet 150,000, tapi alhamdulillah akak boleh buat rumah di luar jangkaan dalam bajet 250,000 tanpa membuat sebarang pinjaman. Alhamdulillah, memang akak rasa bersyukur sangat di atas apa yang Allah berikan peluang, ibarat peluang kedua lah dekat akak ni. Akak akan gunakan sebaik-baiknya daripada kejatuhan tu. Bangga sangat, Mak menangis. Mak menangislah, kata alhamdulillah, syukur anu. Berjaya ke boleh bagi Mak ke Mak ke. Dia janji boleh bagi apa yang dia nak bagilah, macam kain semaya ke, kain baju, beli baju raya ke apa, dia boleh beli ke Mak. Dengan dulu dia tak boleh bagi kan. Sekarang lo ni tak, jadi Mak duduk dengan dia tu, makan minum dia lah, jaga. InsyaAllah lah, dengan jika diberi keizinan daripada Allah kan, dapat keuntungan yang berterusan bersama Mak Mogo, akak nak bawa lah Mak pergi umrah bersama dengan anak-anak lah. Yang tu memang hasrat tu memang ada. Memang harap sangat-sangatlah dapat merealisasikan impian akak tu. Dan insyaAllah kalau ada rezeki lagi lah, keinginan bila dah ada lebih tu, mestilah keinginan tu besar kan. Nak tukar kereta lah, nak bina ke rumah kedua lah tu, insyaAllah lah tu kan. InsyaAllah. Terima kasih banyak sebab walaupun ibu nak kesusahan, ibu tutup segala kesusahan ibu. Ibu cuba buat yang terbaik untuk kita orang. Ibu boleh buat. Ibu kuat, kakak tahu ibu kuat. Ibu semangat, kakak akan sokong ibu dari belakang. Kakak akan ada sampai kakak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, bersama dengan saya Dr. Izhar dalam segmen Apa Kata Ustaz. Tuan-tuan, kita membicarakan mengenai topik-topik yang berkaitan tentang emas. Dan antara soalan yang orang selalu tanya, tuan-tuan dan puan, Ustaz, betul ke simpan harta dalam bentuk emas lebih afdal dalam Islam? Tuan-tuan, dalam Islam, kalau kita tengok zaman Nabi SAW, memang segala jenis simpanan, segala jenis transaction, emas dan perak, emas dan dirham, dinar dan emas. Jadi sebenarnya, tuan-tuan dan puan, kalau kita nak menyimpan emas tu antara yang terbaik. Walaupun kita tahu ada lagi jenis-jenis simpanan yang baik, tetapi emas antara yang terbaik. Saya antara penyimpan, antara yang membeli emas bagaikan orang kata apa, untuk ni lah, untuk simpanan-simpanan akan datang, untuk anak-anak, untuk keluarga dan sebagainya. InsyaAllah. Dan harga emas ni, insyaAllah, dia tidak jatuh daripada harga kita beli. Jadi itu sebabnya, afdal kita buat simpanan emas, beli emas, simpan, insyaAllah dia akan memberi sedikit keuntungan dan kemungkinan besar keuntungan kalau kita pandai membelinya, insya-Allah. Baik, ada soalan seterusnya. Ustaz, apakah yang perlu atau yang terpenting bagi kita orang awam untuk membeli emas dan menyimpan emas atau nak melabur dalam pembelian emas? Perkara penting yang perlu kami tahu. Apakah ia? Ya Ustaz. Tuan-tuan dan puan,
Sebenarnya bila kita nak jual beli emas, kita nak tahu bagaimana nak pastikan emas yang kita beli itu selamat, insya-Allah, pelaburan kita itu selamat. Pertama, pastikan kita tahu jenis-jenis emas. Jangan main beli dia tuan-tuan, kita tak tahu. Emas ni macam-macam jenis tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan kena tahu jenis-jenis emas tu. Emas yang boleh beli lama, boleh jual balik, semua kena tahu. Yang kedua, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, pastikan syarikat yang kita nak beli dengannya itu berdaftar. Itu paling penting. Memang jual emas. Memang pakar dalam bidang emas. Bukan main-main. Dan kan dia jual sayur lah, dia jual emas lah. Itu bukan. Ya, pastikan syarikat itu memang benar-benar penjual emas. Nombor 3, pastikan segala akad yang berkaitan tentang jual beli emas itu berlaku. Nombor 4, pastikan tuan-tuan perempuan syarikat itu mempunyai penasihat syariah yang jelas. Kenali siapakah penasihat mereka, insya-Allah kita akan selamat. Wallahu alam. Semoga Allah merahmati kita tuan-tuan perempuan. Kembali bersama Makmurkan Hidupku. Kenali lebih dekat Koperasi Makmur Malaysia Berhad Ko Makmur yang berjaya melahirkan ramai usahawan emas berpendapatan tinggi. Kami selami juga roh koperasi ini dalam membantu ummah melalui jihad ekonomi. Masalah apa pula kereta ni? Ustaz. Sejuk-sejuk ni. Masalah ni. Masalah apa pula ni? Mati dulu kereta. Ya. Macam mana kita ni? Duit pun tak cukup dah ni. Tapi malah kita patah balik lah. Kereta pun rosok pula ni. Masa di Great tu, sebab modal kita tak banyak dan kita nak pergi ke kilang ni bukan semua kilang open pada kita lah. Dengan keadaan yakin. Tak boleh beli sekilo. Yakin tak yakin dengan kereta lagi. Saya fikir bang, kita patah balik lah. Tapi berkatlah kesabaran Cik Syam, tim semua. Okey, kita langgar je lah, kita pergi lah macam mana pun. Dan masa tu kalau kami semua patah balik, memang saya rasa Mak Mogul sebenarnya keyakinan dan juga matlamat lah. Oh nak Lah ni, siap. Alhamdulillah bang. Okey, cuma masalah lah ni bisnes drop lah ni. Ya. Tu lah, jumpa abang ni. Kita, yelah, bisnes ni macam-macam benda dah. Saya cuba buat tapi tak bertahan lama lah. Jadi, kan ada idea tak kita nak buat? Sebenarnya saya dengan Faiz ni mungkin ditemukan dengan jodoh. Ditemukan dengan dalam satu majlis yang memang kita tak rancang. Dan mungkin itulah menjadi jodoh kami, titik tolak perbualannya, dan di situlah kami mula berfikir, berbincang, merancang untuk membangunkan Mak Mogul sebenarnya. Nama highway buat saja tak juga. Tak mau lihat. Setahu saya tak ada lagi koperasi buka kedai emas dah. Itulah ni. Idea bagus idea ni rasa. Lama dah koperasi tu? Okey, koperasi tu namanya, koperasi asalnya Koperasi Muafakat Makmur Jerantuk Berhad. Tapi rasa kena branding ya. Kita branding baru lah. Kalau kita tukar jadi Koperasi Makmur Malaysia Berhad. Lagi nampak besar sikit. Koperasi Makmur Malaysia Berhad. Lepas tu kalau tu kita kena ada jenama untuk branding kedai emas ni. Apa nama yang awak cadang? Itulah kena ada makmur tu sikit. Kalau Mak Mogul comel. Jadi token emas kita lepas ni. Mak Mogul.
Mak Mogul. Bicok tu. Betul tak? Nampak benda baru lah. Refresh lah. Boleh pergi jauh, insyaAllah. Macam mana tu? Mak Mogul Mak Mogul. Jadi ya. Okey. Kenapa Mak Mogul ditubuhkan ni? Sebab saya lama dalam dunia emas. Okey. Banyak token emas atau kedai emas dia tutup sikit industri ni dan banyak rahsia yang disimpan lah. Jadi saya macam mana Mak Mogul ni boleh bantu masyarakat. Masyarakat macam mana untuk berniaga emas dengan modal tak besar. Jadi situlah impian kita nak bantu selama mungkin orang, dan alhamdulillah sampai kali ini ramai yang dapat manfaat dan ada yang income sampai 10-15 ribu sebulan. Jual emas bersama Mak Mogul. Kalau kita tengok background usahawan kita ni, ada yang cikgu tadika, ada suri rumah, ada kerani. Saya suka terapkan dengan staf saya, dengan kaki tangan Mak Mogul, macam mana 800 tahun lebih hadis Rasulullah kata Konstantinopel akan ditawan oleh raja yang baik dan tentera yang baik. Tapi 800 tahun tak berjaya ditawan oleh tentera Islam kita. Tapi Muhammad Al-Fatih dengan berumur 21 tahun, anak muda, mampu tawan. Dengan syarat dia jadi baik dan tentera dia jadi orang baik. Itulah syarat yang untuk menang. Jadi sama dalam Mak Mogul. Benda pertama saya ambil, okey, Mak Mogul sekarang kosong. Betul tak? Emas pun tak ada lagi nak jual. Nama pun tak ada lagi masa. Tapi kalau Sultan Muhammad Al-Fatih boleh, kenapa aku tak boleh? Tapi syaratnya kita kena baik dulu. Jadi baik dulu. Okey, biasanya bila kita sebut berniaga, kita selalu tengok ROI, return of investment. Berapakah nilai pulangan yang akan kita dapat. Tapi di Mak Mogul, selain kita melihat ROI, kita juga melihat ROH. ROH ni adalah nilai dalaman yang kita akan dapat sebenarnya. Kami berniaga bukan untuk kami. Kami berniaga untuk semua. Dan alhamdulillah, hari ini dengan hampir 4,000 usahawan emas yang ada dengan Mak Mogul, dan mereka telah memperolehi pendapatan 4-5 ribu sebulan. Dan ramai di kalangan mereka dah lebih daripada 10,000 juga. Jadi itulah roh yang kami maksudkan. Pastinya episod pertama ini cukup membuka mata betapa hebatnya pelaburan emas dan bagaimana ia boleh menjana ekonomi keluarga. Bersama kami lagi minggu depan untuk menyelami kelebihan dan perbezaan pelaburan emas berbanding hartanah. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.